Selamat sejahtera. Saya adalah Cikgu Maliana, iaitu guru dari Sekolah SMK Methodist Asia Setiawan, juga guru subjek mata pelajaran asas sains komputer tingkatan 1. Tengah hari tadi telah diadakan satu kelas online bagi kelas tingkatan 1, iaitu hari ini 26 Januari pada jam 12 tengah hari tadi. Maka saya telah sediakan handout untuk rujukan para pelajar. Ini adalah gambar bagi buku yang kita akan gunakan pada tahun ini. Ini adalah buku aktiviti bagi subjek asas sains komputer tingkatan 1. Kita menggunakan buku penerbitan PEN Asia Praktis Topikal A+. Okey, saya ulang, ini adalah buku aktiviti bagi subjek asas sains komputer tingkatan 1. Kedua, ini adalah buku teks bagi subjek asas sains komputer tingkatan 1. Dan yang ketiga, ini pula adalah buku nota / atau buku latihan. Maka kita perlukan 3 buah buku bagi memenuhi keperluan subjek asas sains komputer tingkatan 1. Saya harap semua pelajar dapat menyediakan 3 buah buku sepanjang kelas asas sains komputer bagi tahun ini. Seterusnya, saya akan tunjukkan cara guru menilai prestasi murid. Guru akan menggunakan pentaksiran bilik darjah iaitu PBD. Dan ini pula adalah pemberian markah mengikut tahap penguasaan. Terdapat 6 tahap. Tahap 1 paling rendah dan paling tinggi adalah tahap penguasaan 6. Sebagai contoh dalam bab 1 iaitu bab 1 asas pemikiran komputasional, tahap penguasaan 1 adalah paling rendah di mana pelajar hanya mampu senaraikan 4 teknik pemikiran komputasional sahaja. Manakala tahap penguasaan 6 adalah pelajar mampu menghasilkan model untuk menyelesaikan masalah. Untuk pengetahuan semua, jika pelajar-pelajar dapat ataupun mampu menjalankan segala permintaan atau kehendak bagi subjek ini, iaitu subjek asas sains komputer, iaitu menyempurnakan kerja-kerja khusus yang dibekalkan dan diberikan, maka paling minimum yang pelajar dapat mencapai adalah tahap penguasaan 3. Tahap penguasaan 3. Jadi, selalunya memang jarang, memang tidak pernah, setakat ini tidak pernah lagi pelajar kami mendapat tahap penguasaan 1. Adalah mustahil untuk mendapat 1. Selalunya mendapat 3. Ya, jadi pelajar-pelajar janganlah usahlah risau tentang pemberian markah mengikut prestasi murid. Sebab guru-guru akan memastikan pelajar mampu atau melaksanakan beberapa tahap objektif, sekurang-kurangnya objektif pembelajaran bagi topik yang dipelajari. Ya, jangan risau. Baik, seterusnya, ini adalah pula gambar bagi kandungan dalam buku teks. Saya akan kongsikan beberapa muka surat. Ini adalah kandungan dalam buku teks. Terdapat 4 bab sahaja dalam subjek asas sains komputer. Bab 1 adalah konsep asas pemikiran komputasional. Bab 2 pula perwakilan data. Bab 3 algoritma dan bab 4 kod arahan. Seterusnya, di sini juga terdapat ciri-ciri istimewa dalam buku ini. Jadi saya harap pelajar-pelajar dapat cubalah ciri-ciri yang terdapat, ciri-ciri istimewa yang terdapat daripada buku ini. Seterusnya, ini pula adalah muka surat 1 bagi bab 1, iaitu konsep asas pemikiran komputasional. Ini muka surat 2, muka surat 3, muka surat 4, 5 dan 6. Tujuan saya menunjukkan buku teks tadi adalah bertujuan memberi peluang pelajar-pelajar untuk membaca dahulu. Sebagai pengenalan pada subjek ini, baca dahulu buku teks dari muka surat 1 hingga 6 sebagai permulaan. Ya, baca saja. Bukan saya minta hafal ataupun mencuba apa-apa, hanyalah baca sahaja. Ya, baca sebagai pengenalan. Jadi semoga bila kamu belajar
Bila sebelum masuk kelas, sekurang-kurangnya kamu bukannya mula dari kosong. Sekurang-kurangnya ada sedikit pengetahuan. Seterusnya, baik. Jadi oleh kerana kita sebagai permulaan, untuk kelas yang pertama saya juga tidak mahu membuang masa, teruskan masuk bab 1, iaitu konsep asas pemikiran kompetisional. Topik yang pertama, subtopik 1.1 adalah teknik dalam pemikiran kompetisional. Apa itu pemikiran kompetisional? Baik, sebelum kita masuk, kita tengok dahulu objektif bagi pembelajaran yang saya sediakan pada kali ini. Jadi, yang pertama, terdapat 2 objektif. Pertama, pelajar mampu menyatakan maksud pemikiran kompetisional, dan kedua, pelajar dapat menerangkan 4 teknik pemikiran kompetisional, iaitu teknik luraian, teknik pengecaman corak, teknik pengiskalaan dan teknik pengidlakan untuk menyelesaikan masalah. Seterusnya, sekarang, apakah itu pemikiran kompetisional? Pemikiran kompetisional adalah satu proses pemikiran. Bagi tujuan apa? Tujuan menyelesaikan masalah. Oleh siapa? Oleh manusia sendiri. Bagaimana? Dengan berbantukan mesin atau kedua-duanya sekali dengan menggunakan konsep asas sains komputer. Seterusnya, di sini terdapat carta menunjukkan proses pemikiran kompetisional. Terdapat 4 peringkat. Proses yang pertama iaitu peringkat yang pertama, masalah dipecahkan. Proses yang kedua, mengenal pasti corak yang sama. Proses yang ketiga, perkara yang tidak penting ditinggalkan. Dan peringkat yang terakhir adalah menyediakan satu model penyelesaian masalah. Baik. Saya bagi contoh masalah untuk membuat kek. Jadi sebelum kita membuat kek, jika kita nak tahu membuat kek, kita perlu belajar dahulu untuk membuat kek. Jadi bila kita dah ada ilmu membuat kek, barulah kita dapat membuat kek di rumah, membuat kek untuk kawan, hari jadi kawan, ataupun mungkin boleh berniaga menjual kek. Baik. Semestinya apabila menjalankan satu kerja, pasti ada masalah untuk kita mulakan. Jadi cara untuk selesaikan masalah, kita perlu dulu mengenal pasti masalah. Jadi kita kena pasti masalah yang besar. Jadi kita pecahkan masalah itu kepada bahagian-bahagian kecil. Apabila kita telah pecahkan masalah yang besar kepada masalah bahagian-bahagian kecil, contoh kita hendak membuat kek, jadi masalahnya untuk membuat kek. Jadi apa yang perlu kita buat? Kita kena cari bahan. Jadi bahan tu kita pecahkan pula. Bahan apa? Jadi kita kena pasti. Kena pasti bahannya mungkin seperti tepung, telur, soda bikarbonat, baking powder. Dan yang kedua, apa lagi keperluan? Iaitu peralatan. Jadi kita perlukan dua item, iaitu bahan dan juga peralatan. Jadi seterusnya kita kena kenal pasti perkara yang tidak penting. Jadi perkara yang tidak penting mungkin contoh seperti bahan atau seperti jenama. Dan akhir sekali kita perlu sediakan satu model untuk menyelesaikan masalah. Contoh model adalah seperti senarai, langkah-langkah, formula, peraturan ataupun model. Seterusnya, baik, inilah yang saya katakan tentang contohnya untuk membuat kek. Dia yang penting adalah 2 item, iaitu bahan dan peralatan. Baik, seterusnya kita akan tengok pula teknik pemikiran kompetisional. Sebentar tadi adalah mengenai proses. Sekarang adalah mengenai teknik. Jadi pelajar-pelajar perlu hafal sedikit. 2 perkara pelajar perlu hafal. Yang pertama, proses pemikiran kompetisional, dan yang kedua, teknik pemikiran kompetisional. Di sini terdapat 4 teknik. Teknik yang pertama, teknik leraian atau dipanggil decomposition. Teknik yang kedua, teknik pengecaman corak,
atau dikenal sebagai pattern recognition. Dan teknik yang ketiga disebut teknik pengiskalaan atau abstraction. Dan yang terakhir, teknik pengitlakan atau dikenal sebagai generalization. Seterusnya, definisi bagi teknik leraian. Apakah itu teknik leraian? Teknik leraian adalah pemecahan satu masalah atau satu masalah besar atau sistem yang kompleks terpecahkan kepada bahagian-bahagian kecil. Apa tujuannya? Kenapa? Supaya lebih mudah menyelesaikan masalah. Sebagai contoh, seorang perempuan bernama Puan Aminah ingin membakar 2 biji kek oranye, 2 biji kek carrot dan 2 biji kek coklat. Jadi, bagaimana Aminah hendak menjalankannya? Apa yang Aminah perlu buat? Jadi, di sini kita pecahkan masalah yang besar itu. Jadi kita kena pasti, ada berapa biji kek? Ada 6 biji kek. Ada 6 biji kek. Adakah semua perisa yang sama? Dia ada 3 perisa. Ada berapa perisa? Ada 3 perisa, 1 kek oranye, 1 kek carrot dan 1 kek coklat. Jadi, apa lagi yang perlu kita kena tahu? Jadi ada lagi 3 item yang kita kena tahu, iaitu bahan, masa dan peralatan. Masa dan peralatan sangat penting. Bahan juga penting. Contoh, kenapa bahan itu penting? Contoh, kalau tak ada tepung, jadi bagaimana Puan Aminah hendak membuat kek? Contoh yang kedua, jika kita masak kurang dari 10 minit atau kurang dari 20 minit, dapatkah Puan Aminah membakar kek? Jadi, masa itu penting. Dan yang terakhir, peralatan. Jika Puan Aminah tidak mempunyai peralatan seperti contoh oven, dapatkah Puan Aminah membuat kek? Jadi 4 perkara ini Puan Aminah perlu membahagikan masalahnya. Jadi Puan Aminah sudah mengetahui masalah yang dihadapi dan telah menjalankan analisis kepada masalah. Seterusnya, teknik pengecaman corak. Apa itu teknik pengecaman corak? Teknik pengecaman corak adalah untuk mengenal pasti corak-corak tertentu setelah bahagian-bahagian kecil dipisahkan atau dibahagikan ataupun selepas dileraikan. Jadi, masalah yang mempunyai corak yang sama mudah diselesaikan menggunakan kaedah yang sama. Sebagai contoh soalan tadi, iaitu Puan Aminah ingin bakar 6 biji kek. Jadi, untuk pengecaman corak, kita telah nampak jenis perisa, bahan, masa dan peralatan. Jadi, untuk mengenal pasti corak, kita tahu ada 2 biji kek, 2 biji kek carrot dan 2 biji kek coklat. Jadi, kuantiti bahan adalah mengikut kuantiti yang tertentu. Jadi setiap kek perlu dibakar dalam masa yang tertentu, dan jika mempunyai perisa kek yang sama juga akan menjalankan cara yang sama. Seterusnya, teknik yang ketiga, teknik pengiskalaan. Apa itu teknik pengiskalaan? Teknik pengiskalaan ialah kita fokus kepada aspek-aspek yang penting. Jadi aspek yang tidak penting ataupun kurang penting kita abaikan dahulu. Seperti contoh tadi, Puan Aminah ingin bakar 6 biji kek. Jadi yang penting adalah 3 jenis perisa yang berbeza itu. Dan yang kedua, masa bagi setiap kek mestilah lebih kurang 1 jam. Tak boleh 10 minit, tak boleh 30 minit. Kalau tidak, Puan Aminah tidak dapat kek yang dimahukan, kek yang dikehendaki. Dan yang ketiga, perkara yang penting adalah peralatan, iaitu seperti mixer atau oven, spatula
atau untuk menimbang berat dan sebagainya. Dan perkara yang tidak penting, iaitu ada dua perkara telah dikenal pasti, iaitu bekas bentuk acuan. Jadi selalunya bergantung pada individu, mungkin hendak dalam bentuk acuannya bentuk bulat atau empat segi atau sebagainya. Dan yang kedua adalah jenama bahan masakan atau jenama nama peralatan. Jadi sebagai contoh bahan masakan, tepung. Tepung ada banyak jenis jenama. Mungkin ada jenama saus, jenama kunci, jenama tepung gandum, jenama rose. Jadi ada banyak jenis. Jadi tidak berkisah, tidak sama sahaja semua jenis tepung gandum. Ya, itu hanyalah nama jenama sahaja atau nama brand. Jadi nama brand itu tidak penting. Okey, seterusnya yang terakhir, yang keempat adalah teknik pengitlakan, iaitu membina model bagi menyelesaikan masalah. Jadi bila kita dah tahu segala teknik, maka model bolehlah dibentuk. Sama ada model itu dalam bentuk formula, teknik, peraturan atau senarai langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah. Seperti contoh, bagi masalah Puan Aminah yang ingin bakar 2 biji kek oreng, 2 biji kek carrot dan 2 biji kek coklat, Puan Aminah perlu membuat senarai bagi bahan-bahan untuk 3 perisa kek. Dan yang kedua, Puan Aminah hanya perlu sediakan senarai langkah-langkah untuk membuat kek. Baiklah pelajar-pelajar, jadi keempat-empat teknik ini pelajar-pelajar perlu hafal. Ya, jika terdapat cerita kita mampu menjalankan ujian, mungkin soalan akan ditanya. Baik, seterusnya, akhir sekali adalah kamu diminta membuat latihan sebagai pengukuhan. Jadi kerja sekolah pada hari ini, kamu diminta membuat nota ringkas sahaja. Jadi kamu buat dalam buku nota yang saya minta kamu sediakan pada awal kelas tadi. Saya minta kamu sediakan satu buku nota panjang untuk ditulis atau dijadikan buku latihan. Jadi ada dua perkara yang saya minta kamu buat nota ringkas, iaitu perkara pertama mengenai proses pemikiran kompetisional, di mana terdapat 4 proses yang terlibat. Proses yang pertama, masalah dipecahkan. Proses yang kedua adalah mengenal pasti corak yang sama. Proses yang ketiga adalah perkara yang tidak penting ditinggalkan. Dan proses yang keempat adalah mencipta model untuk menyelesaikan masalah. Dan perkara kedua adalah kamu perlu senaraikan 4 teknik pemikiran kompetisional dan definisinya. Ya, 4 teknik itu adalah pertama teknik leraian, yang kedua teknik pengecaman corak, dan teknik yang ketiga adalah teknik pengiskalaan, dan yang keempat teknik pengitlakan. Jadi setelah kamu siap membuat nota dalam buku nota itu, kamu perlu ambil gambar dan hantar kepada saya. Di mana kamu nak hantar? Kamu hantar ke dalam link yang saya sediakan dalam YouTube channel ini. Ya, kamu hantar nota, ambil gambar dan hantar kepada saya melalui link yang saya sediakan dalam YouTube channel ini. Baik, itu sahaja dari saya. Jadi, hashtag kita jaga kita berdoa dan berharap agar wabak pandemik COVID-19 ini berakhir dengan baiknya, dan ingatlah orang yang tersayang. Jadi jagalah diri kamu sebaik-baiknya di rumah. Ya, bantulah ahli-ahli keluarga kamu di rumah dan pastikan kamu menjalani kehidupan yang sihat, iaitu tidur awal dan bangun awal supaya kamu dapat mengikuti kelas mengikut jadual yang disediakan oleh pihak sekolah. Itu sahaja dari saya. Kita berjumpa lagi. Sekian, terima kasih.